Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pelajaran kita bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Okey, sebelum ni cikgu dah ajak kamu proses pengurusan kewangan, tapi baru step pertama. Kita ada 5 step. Jadi kita teruskan dengan step yang kedua. Okey, step yang kedua adalah menilai kedudukan keuangan. Okey, menilai kedudukan keuangan ni merujuk kepada aset dan liability, menjadi kayu ukur untuk menilai kedudukan keuangan. Okey, contoh aset yang dimiliki oleh seorang itu dikenali sebagai aset yang dimiliki oleh seorang seperti wang tunai, simpanan, peleburan, simpanan tetap, amanah saham dikenali sebagai aset. Okey. So jadi liability pula ialah merujuk kepada pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Hutang alung ke ada ke? Tak ada tu memang masalah lah. Selain itu, anda juga perlu mengetahui bayaran yang perlu dibuat. Sewa rumah, sewa bangunan. Tengoklah apa yang kamu perlu bayar. Bil utility. Okey. Menilai kedudukan kewangan membantu untuk mengukur prestasi usaha untuk mencapai keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, kita kena tahu aset kita ada berapa, hutang kita ada berapa. Itulah dikatakan menilai kedudukan keuangan. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga, mewujudkan pelan keuangan. Okey, mewujudkan pelan keuangan. Orang kata plan lah, nak buat apa, beli apa. Okey, pendapatan kita ni terdiri daripada aktif dengan pasif. Okey, pendapatan aktif ni contohnya ialah gaji, allowance, komisen, sumbangan keuangan. Okey, yang pasif pula ialah faedah dividen, sewa terima, dividen. Okey, kedua-dua merupakan aliran tunai masuk. Okey, kamu kena ingat perkataan aliran tunai Okey, perbelanjaan terdiri daripada pembelanjaan tetap dengan perbelanjaan tak tetap. Perbelanjaan yang tetap pula ialah seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan kad kredit. Okey, yang tidak tetap pula, belanja tak tetap pula ialah petrol, bahan dapur, bil elektrik, bil rumah. Dia berubah-ubah. Okey, tengok kalau bulan ni cuaca sejuk, tak apa panas, bil elektrik akan rendah lah. Okey, kedua-dua ni merupakan aliran tunai keluar. Yang tadi pendapatan aliran tunai masuk, belanja aliran tunai keluar. Aliran tunai akan wujud jika jumlah pendapatan aliran tunai ni ada yang positif dan negatif. Tadi aliran tunai masuk, aliran tunai keluar. Dia ada juga aliran tunai positif dan negatif. Kalau positif maksudnya jumlah pendapatan lebih daripada belanja. Kalau negatif, pendapatan kurang daripada belanja. Okey, kat sini bahagian mewujudkan pelan keuangan, kamu ada perkataan pendapatan, pembelanjaan. Okey, pendapatan ada dua, aktif dengan pasif. Perbelanjaan ada tetap dengan tidak tetap. Kamu ada perkataan yang pergi aliran tunai masuk, aliran tunai keluar, aliran tunai positif, aliran tunai negatif. Okey, untuk mewujudkan pelan keuangan ni ada 6 step. Okey, yang pertama, tentukan tujuan. Kita kena tahu tujuan dulu untuk yang nak dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Okey, kemudian kita membuat anggaran awal tentang matlamat. Kemudian mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Mengira simpanan bulanan. Okey. Lepas tu menganalisis tabiat belanja. Belanja makin boros kena cut lah.
tengoklah, kena plan lah. Nak bagi mencapai target yang kita nak. Okey, langkah kelima, tetapkan tempoh masa. Okey, kemudian tentukan strategi lah untuk membantu mencapai plan yang kita nak. Okey, ini adalah merupakan matlamat kewangan bagi seorang individu. Okey, pada umur 25 nak kahwin, jadi kena ada 15,000. Umur 30 kena ada kereta sendiri, harga 80,000. Umur 35 kena ada rumah sendiri, 150,000. 55 tahun nak melancong, dah ada 50,000. Umur 60 tahun nak bersara, kena ada 1,000,000. Okey, ini adalah matlamat kewangan. Jadi pengurusan kewangan cekap membantu seseorang tu menyusun strategi lah yang perlu diambil untuk menyimpul simpanan bulanan. Okey, contohnya Mira ni, umur dia 22 tahun. Dia bermatlamat umur 25 tahun. Okey, dia start dengan tahun 2019. Tahun sasaran dia 2022. Okey, so dia dalam tempoh ni 3 tahun dia nak kumpul 15,000. So jadi simpanan dia 417. Okey, so bila dia nak memiliki kereta pada umur 30, start daripada habis kahwin tu 2022 tu hingga 2027 tu, 5 tahun dia nak kumpul 20,000 untuk pendahuluan beli kereta. Jadi sebulan 334. Okey, pada umur 35, selepas daripada 2027 ni, okey, so dia kena plan untuk dia nak memiliki sebuah rumah. Dia nak kena simpan sebulan berapa, semua tu kena fikir. So bila kita plan hidup kita macam ni, hidup kita akan lebih tersusun. Ni tak ada lah, dah pencen nak rumah, kena sewa lagi, setiap bulan nak bayar sewa, payah lah. So kita kena plan. Takkan bila dah ada anak 3 orang, bila dah kahwin, anak 3, dah ada 4 orang, takkan nak naik motor je, termasuk dengan mak pak 6 orang. Nak tahu kat mana? Anak kat Taya. So jadi semua kamu kena plan. Memanglah boleh pinjam, boleh sewa, tapi kalau kita ada hak kita punya sendiri, kita rasa lebih puas. Okey. Okay, kita tengok contoh 2 muka teks muka surat 276. Encik Derek menerima pendapatan aktif. Okey, pendapatan aktif berarti apa? Gaji kan? Okey. Okey, pendapatan dia 3,000. Ada juga pendapatan pasif dia 1,000. Cik Derek juga mempunyai pembelanjaan tetap. Okey, dia ada pembelanjaan tetap 1,350 dan pembelanjaan tidak tetap itu 650. Itu aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif tidak wujud dan jumlah pendapatan. Okey, kita buat senarai dulu. Okey, bila sudah buat senarai, buat kotak ni lebih mudah. Aliran tunai, pendapatan belah kiri, pembelanjaan belah kanan. Okey, pendapatan aktif 3,000, pendapatan pasif 1,000. Jumlah kita pendapatan ialah 4,000 untuk pendapatan. Okey, so jadi pembelanjaan belah ada tetap dengan tak tetap. Jumlah dia 2,000. Okey, so jadi daripada sini pendapatan melebihi daripada pembelanjaan. Jadi soalan yang pertama, hitungkan aliran tunai. Okey, ni ialah aliran tunai. Lepas tu dia suruh jelaskan aliran tunai tu pasif atau tak. Okey, so jadi aliran tunai dia ialah pasif, positif kerana pendapatan lebihi daripada pembelanjaan. Okey, kita baca soalan yang kedua bagi elok dengar betul lah. Aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif dia tidak wujud. Pendapatan pasif dia tak wujud, jadi pendapatannya 3,000 lah. Okey, dia 3,000 dan jumlah pembelanjaan yang juga meningkat sebanyak 6,000. Okey, ni kita jawab seterusnya ya. Okey, tadi dia cakap pendapatan pasif tak ada, ni pendapatan dia 3,000, pembelanjaan 2,000. Okey, peningkatan perbelanjaan 60%. 60% 60% darab dengan 2,000, jadi 1,200. Jadi pembelanjaan dia daripada 2,000
tambah 1,200 jadi 3,200. Okey, so bila 3,200, pendapatan fiksi dah tak ada, jadi pendapatan dia 3,000. Maksudnya dia pendapatan tolak pembelanjaan jadi negatif 200. Jadi aliran tunai negatif. Okey, kamu kena tunjukkan pengiraan ni, kena faham. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Cik Janina mempunyai okey, kita cerita pasal Cik Janina lah. Okey, kita tengok contoh 3 muka surat 276. Okey, Cik Janina Comel ni adalah seorang guru swasta. Beliau menerima gaji 3,500. Okey, beliau juga mengajar tuition dan mendapat upah sebanyak RM1,000. Okey, so jadi dia cikgu swasta, gaji 3,500. Lepas tu mengajar tuition. Okey, so selain itu dia menyewakan rumahnya dengan sewaan. Banyak duit dia sewa rumah 450. Cik Janina mempunyai pembelanjaan tetap 1,200, belanja yang tidak tetap 600. Hitung aliran tunai. Okey, kita buat jadual senang. Gaji 3,500, cikgu tuition 1,000, rumah sewa adalah pendapatan pasif. Jadi 5,350. Okey, pembelanjaan dia total ni tak tetap dengan tak tetap 1,800. Jadi aliran tunai masuk dia adalah positif. Kenapa cikgu kata aliran tunai positif? Sebabnya pendapatan tolak pembelanjaan 5350 tolak 1,800 dapat 3,550. Jadi aliran positif lah, sebab pendapatan lebih daripada pembelanjaan, dia tak jadi negatif. So positif. Okey, jadi kat sini ada tulis kat sini, Cik Janina mempunyai aliran tunai positif kerana pendapatan melebihi daripada pembelanjaan sebanyak 3,550. Lebihan pendapatan ni boleh digunakan untuk unit amanah, derma, macam-macam lah boleh buat, tabungan. Tapi jangan membazir lah, sebab membazir untuk belanja lebih tu dia dah tetap lah pembelanjaan dia. Jadi boleh buat sebagai aset kan, membuat simpanan, pelaburan amanah saham. Okey, kita pergi yang keempat, melaksanakan pelan keuangan. Okey, melaksanakan pelan keuangan ni, menukarkan perancangan kepada tindakan yang dilaksanakan. Nampak ni, orang ni bergerak, bertindak. Jadi kita laksanakan dengan, maksudnya kita bertindaklah dengan pelan yang kita buat tadi. Okey, pelaksanaan pelan tu menukarkan perancangan. Apa yang kita rancang sekarang kita kena laksanakan, kena buat. Okey, semasa melaksanakan pelan keuangan, seseorang individu haruslah mengikuti perancangan pada peringkat awal. Dia kena ikut perancangan dulu. Okey, so jadi individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara pembelanjaan yang dirancang dengan pembelanjaan sebenar. Okey, so jadi seorang tu kena sentiasa ubahlah, tengok apa yang dia laksanakan yang sebenar dengan rancangan mungkin ada berbeza. Okey, hal yang ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran. Okey, jadi pembelanjaan sebenar dengan perbelanjaan anggaran tadi, yang dirancang tadi, kita boleh tengok ada pembaziran dah, ada yang perlu dikurangkan ataupun yang perlu ditambah. Okey, jadi hari ni kita tengok berkaitan melaksanakan pelan yang kita rancang. Okey, di sini ada satu contoh, Encik Yasir dirancang kita tengok pembelanjaan yang dirancang dengan pembelanjaan sebenar. Okey, bil elektrik dengan makanan. Pembelanjaan yang dirancang 150, makanan 600. Tapi hakikat sebenar bil elektrik 200 dengan makanan 800. Ini adalah pembelanjaan yang tidak tetap. Okey, bil elektrik dengan makanan pembelanjaan tidak tetap kan. Okey, so jadi pembelanjaan Encik Yasir menunjukkan pertambahan bil elektrik dan makanan. Oleh itu Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan
bahagian pembelanjaan makanan sebanyak 250, sebabnya berlebihan. Dia tak boleh lebih. Bila lebih kita kena kurangkan. Okey, kalau kita buat pelan keuangan, kita melaksanakan dia, kita kena utamakan belanja yang tetap. Okey, belanja yang tetap seperti ansuran rumah, ansuran kereta, kad kredit tu wajib. Kan, sebabnya kalau kita tak bayar, kena kelab pada rumah lah. Rumah kena sita, kereta kena tarik balik. Okey, pembelanjaan yang lewat akan menyebabkan akan dikenakan cas. Sebab tu kita kena utamakan pembelanjaan tetap tu. Okey, semasa melaksanakan pelan keuangan, seorang tu kena pastikan aliran tunai masuk sentiasa positif. Bila negatif, maksudnya belanja lebih, dia berhutang. Okey, jika aliran tunai bulanan negatif, haruslah mengambil tindakan dengan cepat dengan mengubah corak belanja. Okey, jika masalah tu tidak diatasi, menyebabkan seorang itu gagal mencapai matlamat keuangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kita kena adjust supaya jangan ada jadi aliran tunai bulanan yang negatif. So, jadi matlamat kita takkan tercapai. Kita tengok contoh 4. Puan Aminah ingin membeli sebuah kereta harga dia RM50,000. Membeli kereta RM50,000 setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanannya. Sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Okey, so jadi bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu saja. Okey, so jadi nak beli kereta RM50,000, wang pendahuluan RM7,500. Okey, so jadi kat sini adalah pelan keuangan keluarga Puan Aminah. Gaji kena campur lah suami isteri kan. Jadi RM6,500. Tolak simpanan bulanan RM650. Okey, tolak dengan simpanan dana kecemasan. Okey, ada baki pendapatan RM5,750. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, baki tadi RM5,750. Tolak pembelanjaan tetap RM2,500. Lepas tu tolak belanja anak, taska, utility, perabot, bayaran tu apa semua. Baki dia 313 Jadi bila tengok sini, bila tolak pendapatan dengan hak yang belanja apa semua tadi, baki dia ada lebihan 120. Jadi 120 ni ialah merupakan aliran tunai positif sebab belanja lebih daripada pelaburan. Tapi bagi cikgu baki ni sikit sangat lah lebihan dia. Okey, yang tadi adalah pelan saja. Sekarang adalah pelan keuangan Puan Aminah dan suami dia, aliran tunai yang sebenar, realiti. Okey, so total dua-dua gaji RM6,500. Tolak simpanan tetap RM50 apa semua, bagi dia sama juga yang sebenar dengan pelan dia. Okey, belanja dia pinjaman rumah apa semua tetap juga RM2,500. Okey, kita tengok pembelanjaan tetap ni. Okey, so jadi dia adjust sebabnya nak bagi banyak ni kat sini. So jadi dia adjust, tengok apa yang berbeza. Sama. Okey, dia adjust ni barangan dapur dikurangkan dia 100, daripada 1,000 jadi 100. So dia dapatlah aliran tunai lebih sikit, iaitu 220. So aliran tunai kita makin lagi baik lah. Dia ada baki banyak, lebih banyak 100 daripada yang tadi. Okey, Puan Aminah tadi kan soalan dia kata, berdasarkan perancangan keuangan Puan Aminah, adakah matlamat Puan Aminah boleh capai? Kan Puan Aminah nak bayar muka kereta RM7,500. So simpanan dia daripada situ RM50 darat dengan 12 bulan dapat RM7,800. So ada lebih-lebihan 300 daripada ni lah. So target 75, dapat 78. Okay, so jadi beliau mempunyai lebihan 220 setiap bulan. Okay, so baguslah
perancangan ni dan dia berjaya mencapai matlamat untuk dapat 7,800 setahun. Okey, adakah Puan Aminah seseorang yang bijak menguruskan keuangan? Ya, Puan Aminah tu bijak lah. Sebabnya yang sebenar dengan yang pelan beza 100. Okey, kerana dia lebih mengutamakan perlindungan, membeli insurans, tidak mempunyai hutang seperti kad kredit. Okey, soalan seterusnya, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan? SMART kita dah belajar sebelum ni. SMART. Spesifik khusus dia ialah nak beli kereta. Okey, measurement, measurable, nak kena nak bayar wang pendahuluan 2,500. Time apa boleh dicapai tak? Boleh dicapai. Okey, sebabnya boleh mencapai bayar muka 7,500. Realistik tak? Sebab sebulan 650, 10% daripada gaji dia 6,500. Okey, boleh. Tempoh masa dia setahun. Okey, so tercapai dan mengikut pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan dia. Itu saja untuk hari ini berkaitan melaksanakan plan keuangan. Kita ada satu yang terakhir ialah mengkaji semula dan semak kemajuan. Okey. Terima kasih.